Jadi boleh lagi kelik. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampunkan saya. Ji tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Surah yang seterusnya ialah suratul Buruj. Suratul Buruj, Al-Buruj, ba, ra, waw, jim adalah plural bagi singular burjun. Okey, apa maksud Al-Buruj di sini? Kalau kita ikut tafsiran sebahagian ulama tafsir seperti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Mujahid, Dhahhak, Hasan Basri, Qatadah, Suddi, mereka kata buruj in this verse refers to giant stars, iaitu bintang-bintang yang besar. Ada pula yang kata buruj di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada istana-istana yang mana telah dibina di langit untuk malaikat-malaikat yang mana menjaga langit. Rasa lucu pula bunyi tak? Tapi tafsir, ayat lagu mana? Dia kata di situ ialah tempat stesen lah sebenarnya cerita. Castles dan juga tempat stesen malaikat yang mana menjaga langit. Sebab tuan-tuan tahu kan, langit dijaga oleh para malaikat kan? Apabila jin yang cuba naik ke atas, yastariquna as-sama', bila mereka cuba untuk dengar-dengar perbualan penduduk langit, maka pada waktu tersebut mereka akan direjam dengan bintang-bintang. Betul tak? So, satu tafsir yang kata itu adalah istana-istana yang mana dibina di atas. Kan kita sebut Burj Khalifah. Burj Khalifah iaitu satu bangunan yang mana tinggi naik ke sana. Kemudian ada juga yang kata Burj di sini merujuk kepada formasi bintang-bintang yang dia panggil apa yang dia panggil? Gugusan bintang yang membentuk apa orang kata? Inilah yang bukan teleskop, membentuk horoskop tu kan. Yang ada Saturn, ada apa benda-benda tu lah, Gemini, Sagittarius lah, whatever. Orang panggil apa benda tu? Horoskop. Horoskop lah kan, kita panggil horoskop. Bintang-bintang di situ. Dia kata formasi 12 bintang di situ yang mana membentuk bentuk-bentuk tertentu. Ala kullin, yang paling penting sekali wal buruj. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang mana mempunyai buruj. Was sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang mana mempunyai buruj. Sama ada bintang-bintang yang besar ataupun dengan erti kata formasi horoskop tersebut, ataupun langit yang mana mempunyai istana-istana yang mana stesen bagi para malaikat yang mana menjaga langit. Nampak tak pintu langit? Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang mana telah dijanjikan, iaitu hari kiamat lah. Wa syahidin wa mashhud, dan demi syahid dan juga demi syahid ni yang mana datang menyaksikan, dan demi satu benda yang mana dihadiri dan disaksikan. Disebut oleh ulama-ulama tafsir, dia kata wa syahidin wa mashhud ini antaranya yang disebut ialah demi hari Jumaat. Sebab hari Jumaat dia datang kepada kita, betul tak? Tiap-tiap minggu dia datang. Wa mashhud, dan demi hari yang mana didatangi dan juga disaksikan, iaitu merujuk kepada hari wukuf di Arafah. Wa syahidin wa mashhud. Dalam riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, dia kata the phrase the promised day, iaitu hari yang mana dijanjikan, refers to the day of judgment, hari kiamat. The phrase that which attends refers to Friday, hari yang mana datang itu dinamakan sebagai hari Jumaat. And the phrase that which is attended refers to the day of Arafah. Jadi dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi dengan, ataupun Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 3 benda. Yang pertama langit, yang kedua hari kiamat, yang ketiga hari Jumaat, yang keempat hari Arafah.
Apa dia punya fokus? Apa dia punya fokus, tuan-tuan? Jawapan dia ialah inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya genggaman Tuhan engkau adalah begitu kuat. Hak tu dia punya jawapan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada 3 ayat yang pertama. Nampak tak, tuan-tuan? Itu dia punya fokus. Sebab penting sangat-sangat apabila adanya sumpah di dalam Al-Quran ataupun di dalam mana-mana ayat Arab lah, dalam hadis ataupun dalam mana-mana ayat Arab, kita mesti cari elemen apa yang ingin disampaikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pengucap itu bersumpah. Nampak tak, tuan-tuan? Bila kita datang wallahi wallahi, mesti ada benda yang kita nak sampaikan. Jadi di sini Suratul Buruj ni ialah surah Makkiyah dan tuan-tuan dah tahu nature surah Makkiyah macam mana, dan dia mengandungi 22 ayat. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita apa yang telah berlaku kepada satu kaum yang mana memerangi wali-wali Allah, memerangi orang-orang yang beriman, bagaimana azab Allah datang kepada mereka. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan orang yang beriman. Benda ni dicerita dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan seumpamanya. Cerita yang saya isyaratkan pada minggu lepas berkaitan dengan satu orang lelaki, budak yang dinamakan sebagai Ghulamud Da'wah. Nanti kita akan baca. Qutila ashabul ukhdud. Qutila di sini dengan maksud dilaknat. Cursed were the people of the trench, iaitu orang yang mana menggali parit dan menyaksikan pembakaran secara besar-besaran terhadap orang yang beriman. Mereka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali yang mana bertaubat, yang beriman tu cerita lain. Tetapi orang yang mana kekal di atas agama kufur, di atas agama syirik dan mereka bergembira dengan apa yang berlaku kepada orang-orang beriman yang diazab, dibakar di dalam parit yang besar, mereka itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qutila di sini dengan maksud lu'ina, iaitu cursed, yang mana telah dilaknat. Ashabul ukhdud iaitu orang-orang yang mana menggali parit dan memerhatikan pembakaran. Kalau hari sekarang pembantaian lah. Pembakaran, pembantaian, pembunuhan yang dilakukan di dalam parit-parit tersebut. Al-ukhdud tu ialah parit an-nari dzatil waqud, yang mana dipenuhi dengan api-api dzatil waqud. Apa maksud dzatil waqud? Yang mana ada bahan bakar. Nampak tak? The people of the fire that was rich with F-U-E-L, tuan-tuan semua macam mana? Fuel. E-L. Tempat-tempat kita memang payah nak sebut. Jadi saya tak tahu. Tuan-tuan sebut fuel ke fuel ke, saya tak tahu. Ha? Tak tahulah. Jadi tuan-tuan, tempat-tempat khilaf lagi ni kiraat. Dia ada kiraat British, ada kiraat Amerika, ada kiraat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan fahamlah kan? Jadi dia kata an-nari dzatil waqud, iaitu qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yang mana dalam parit tersebut penuh dengan api yang mana ada di dalamnya bahan-bahan bakar. Waqud ni ialah bahan bakar. Kalau dulu mungkin kayu api lah. Kalau sekarang petrol. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia akan panggil benzin. Tak tahulah benzin terambil daripada perkataan apa. Tapi waqud yang paling penting ialah bahan bakar. Kalau dulu ni mungkin dipenuhkan dalam parit tersebut dengan kayu-kayu, hidupkan api untuk bakar orang yang beriman. Idhum 'alaiha qu'ud. Pada waktu tersebut, ashabul ukhdud ni yang gali parit ataupun yang suruh gali parit ni, mereka duduk menyaksikan apa yang berlaku. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Pada waktu tersebut mereka menyaksikan apa yang mereka buat kepada orang beriman. Faham tak, tuan-tuan? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, watching what they were doing with the believers.
Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka itu benci kepada orang yang beriman ataupun melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut kepada orang yang beriman, illa kecuali an yu'minu billahil azizil hamid, kerana mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha perkasa dan yang maha terpuji. Nampak tak? Tuhan yang mana maha perkasa dan juga maha terpuji. Alladzi lahu, Tuhan yang mana baginya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan juga bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Betul, Allah Subhanahu wa taala tengok benda tu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan benda tu. Benda itu tidak terlepas daripada pandangan Allah dan juga pengetahuan Allah. Kemudian Allah kata, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang mana menguji ataupun dalam konteks ini menyeksa orang yang beriman, lelaki dan juga orang perempuan yang beriman, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat tu cerita lain. Falahum azabu jahannam, bagi mereka ialah azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka ialah azab dibakar. Hariq ialah bakar. Cuma ulama kata azabu jahannam dengan azabul hariq mungkin kedua-duanya bukan mungkin, kedua-duanya berlaku pada hari kiamat. So ayat kedua, azabul hariq, ialah penegasan kepada azabu jahannam. Azab neraka jahannam tu macam mana? Iaitu dengan cara bakar. Tetapi ada satu pendapat yang lain, berdasarkan sesetengah riwayat, azab jahannam tu mereka akan dapat confirm kalau mereka mati dalam keadaan kufur, syirik, tidak beriman, tidak bertaubat terhadap apa yang mereka buat, confirm mereka akan dapat azab jahannam. Tetapi walahum azabul hariq, ialah di dunia mereka akan dapat azab dibakar. Sebagaimana kita akan cerita nanti, mereka juga akan diazab dengan api. Mereka juga akan diazab dengan api sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, tak kira lelaki perempuan. Dalam konteks surah ini yang mana telah dibunuh tadi, walaupun secara zahir kita nampak mereka bergelimpangan, hangus terbakar, tetapi sebenarnya tuan-tuan, itu pandangan kasar kita manusia. Adapun mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ialah balasan syurga, yang mana mengalir di bawah syurga tersebut ialah sungai-sungai. Itu zalikal fawzul kabir, itu merupakan kemenangan yang besar bagi mereka. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun secara zahirnya nampak mati, walaupun secara zahirnya nampak hangus terbakar, itu semua Allah Subhanahu wa taala tak kira tuan-tuan. Benda itu pada pandangan manusia. Tetapi pada pandangan Allah, mereka telah attain syahadah, mereka telah dapat syahid, yang mana merupakan satu kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kiranya tuan-tuan, orang yang pernah syahid di muka bumi Allah, bila dia masuk syurga, Allah dalam hadis sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka semua nikmat. Semua benda mereka dapat. Allah tanya, ada tak benda lagi mu nak? Dia kata, ya Allah, kami nak minta untuk dikembalikan ke dunia. Kami dikembalikan ke dunia, kemudian kami dibunuh. Kembalikan semula ke dunia, kami dibunuh. Kembalikan semula ke dunia, kemudian kami dibunuh. Kemudian kembali semula dunia, kemudian kami dibunuh. Kerana kedudukan orang yang syahid di sisi Allah itu begitu tinggi. Allah Ta'ala kata, nak buat macam mana? Aku dah tulis dah. Bila berlaku hari kiamat, manusia tidak akan kembali lagi ke dunia. Nampak tak? Orang yang beriman pun tuan-tuan, mereka akan mohon kepada Allah untuk kembali ke dunia. Terutama orang yang pernah rasa syahid. Sebab kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cerita ni, kisah ini, sebagaimana yang disebut di dalam riwayat-riwayat, antaranya riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, pada zaman dahulu, iaitu sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 70 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang lelaki di Yaman yang mana bernama Dhu Nuwas. Dia ni adalah satu orang penyembah berhala. Kita cerita dah kan sebelum ni kan? Sebelum masa suratul Fil. Di Yaman ada penyembah berhala, Dhu Nuwas. Dia ni mengazab orang Kristian
yang mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di Syria raja dia raja Kristian. Kemudian raja tersebut dia telah hantar 2 orang. Orang kata panglima perang dia berperang dengan Dhunuwas di Yaman. Last sekali mereka menang, betul tak? Kemudian berlaku konflik dalaman. Seorang panglima bunuh panglima yang lain. Yang menang Abrahah. Itulah Abrahah buat gereja apa semua tu. Nampak tak? Itulah Dhunuwas yang disebut di dalam tafsiran bagi suratul Fil. Jadi ini cerita Dhunuwas ni tuan-tuan. Lebih kurang 70 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni standard lah. Dia ada magician ataupun tukang sihir ataupun kita kata penasihat dia lah. Yang mana mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari magician ni dia minta dengan Dhunuwas supaya cari satu orang budak yang mana cerdik lah untuk mewarisi ilmu dia. Disebut di dalam kitab satu orang budak dengan nama dia Abdullah ibnu Tamir. Dia ni telah terpilih untuk belajar daripada lelaki tersebut. Jadi dia belajar. Takdirnya ada satu orang padri, sebagaimana tuan-tuan tahu, dia terjumpa dengan padri tersebut, budak tersebut, dia duduk belajar dengan padri tersebut dan last kali dia rasa apa yang diajar oleh tukang sihir ataupun magician tadi ataupun penasihat raja tu satu benda yang mengarut. Budak tersebut masuk Islam, dia belajar dengan rahib, dengan padri yang mana berada di atas agama tauhid, Kristian pada waktu tersebut. So, lama-lama dia lambat pergi ke tukang sihir itu. Sebab bila datang daripada rumah, dia singgah di tengah jalan, dia akan duduk dengan tukang sihir itu. Lama dia duduk, kemudian baru dia akan pergi. So, dia lambat. Bila lambat sampai kena pukul, kena marah, tapi dia sabar, dia tahan. Bila dia balik, dia singgah sekali lagi. Bila dia singgah, lama pula duduk. Bila balik ke rumah dia, dia lambat sampai kena pukul, kena marah dengan mak ayah dia. Tapi dia sabar, dia tahan. Sehinggalah pada satu hari, sebagaimana tuan-tuan tahu, ada satu ekor singa dia telah sekat jalan. Jadi orang semua takut. Jadi pada waktu tersebut, budak tu dia ambil batu, dia kata, "Ya Allah, jikalah agama yang diajar oleh padri itu yang benar, maka kamu bunuhlah singa tersebut dengan batu ni bila aku lempar nanti. Tapi kalau agama yang diajar oleh tukang sihir itu betul, maka bila aku lempar batu ni, kamu jangan bunuh singa tersebut." Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Memang bila dilempar dengan batu tersebut, singa tu mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tu tersebar dalam bandar. Apa yang berlaku, jadi raja tersebut dia dah dengar-dengar cerita yang tak sedap dah. Kemudian ada satu kes, satu orang pakcik tua buta datang jumpa budak tu. Dia kata, "Sembuhkanlah aku." Dia kata, "Aku boleh, aku akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan kamu." Kemudian tuan-tuan, lelaki tersebut yang buta tu telah masuk Islam. Cerita lagi tersebar di kalangan masyarakat, ialah satu orang buta tiba-tiba jadi tak buta. Tiba-tiba ni tuan-tuan, mestilah orang akan rasa pelik. Dan orang buta tu pun cerita apa yang berlaku. Apabila begitu, raja panggil orang buta tu dengan padri tu, dengan budak tu sekali. Padri dengan orang buta tu dibunuh. Kemudian budak tersebut telah disuruh oleh raja untuk dibawa ke satu bukit yang tinggi, untuk dicampak daripada bukit yang tinggi tersebut. Tetapi dalam perjalanan, semua yang bawa dia jatuh, mati. Kemudian dia balik, jumpa raja. Ni kata orang dakwah, kalau dapat kat orang tabligh ni, dia syarah panjang lebar ni tuan-tuan. Iaitu semangat dakwah dia tak lagi. Kalau kita lagi. Tak, dia telah ambil janji untuk sebarkan agama Allah. Sekali apabila dakwah ini, kefahaman dakwah ini masuk dalam hati, dia tidak akan lari. Umar radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, apabila dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, memanglah dia ni, orang Kelantan kata kepala pengak, hak mana menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi once bila dia masuk Islam, dia kata, "Ya Rasulullah, kita tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi." Sebab bila dakwah masuk dalam hati, bila kebesaran kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk dalam hati, dia kata kita tak boleh. Kita tak boleh tunggu, kita kena buat dakwah secara terang-terangan.
Apabila masuk Hamzah ke dalam Islam, masuk Umar ke dalam Islam, maka pada waktu tersebut tuan-tuan, orang masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan semakin ramai. Dan orang-orang yang mana tertindas di kalangan orang-orang miskin, mereka semakin tidak takut. Sebagai contoh, yang lain Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu daripada Bani Ghifar. Dia datang ke Mekah bila dia dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari tuan-tuan, dia tengok keadaan kota Mekah. Tak berani nak tanya siapa Muhammad. Tak berani nak tanya siapa Muhammad. Last sekali dia berjumpa dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ajak dia balik rumah. Masa bersembang-bersembang, Ali tanya, apa tujuan? Lelaki tu, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata ginilah. Kalau aku cakap benda yang kamu tak suka, kita berhenti sini, senyap sinilah. Tapi kalau benda ni kau suka, tak ada masalah. Aku nak cari Muhammad. Kebetulan jumpa Ali. Okeylah tuan-tuan. Bila jumpa Ali, Ali bawa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk Islam. Tuan-tuan, beberapa hari dia datang, tak berani nak tanya siapa Muhammad. Takut orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Mekah akan apa-apakan dia. Hari pertama dia dapat Islam, hari tu juga dia iklan di depan Kaabah, dia pergi ke Kaabah, dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia buat dakwah secara terang-terangan kepada orang kafir Quraisy. Mereka datang dan pukul dia. Datang dan pukul dia tuan-tuan. Sampai ada orang datang leraikan. Dia kata, ingat molek sikit. Dia daripada Bani Ghifar. Daripada Bani Ghifar. Ghifar tribe. Yang mana kita terpaksa lalu perkampungan mereka untuk perniagaan kita. Kalau berlaku apa-apa kepada lelaki ini, apa yang akan berlaku pada kafilah-kafilah perniagaan kita? Moral of the story tuan-tuan, disebabkan la ilaha illallah telah masuk dalam hati dia, beberapa hari mula-mula tak berani nak tanya siapa Muhammad. Tetapi once bila dapat la ilaha illallah, beliau dengan sendirinya pergi ke Kaabah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kuat-kuat untuk mulakan dakwah secara zahir. Sebab tu bila ustaz-ustaz kita cerita ni, ada satu kesimpulan sahaja, iaitu sifat bagi agama inilah dakwah. Apabila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk dalam hati satu-satu orang, dia tak boleh duduk senyap. Dia kena bergerak. Sebagaimana Nabi SAW diperintah untuk bergerak. Sebagaimana Nabi SAW diperintah untuk bergerak, begitulah dia akan bergerak. Sebab tak Abu Bakar radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, berapa orang dia bawa masuk bersama dengan dia Islam? 6 orang, 7 orang, 8 orang tak silap saya. Dalam kitab-kitab sejarah. Hak bawa masuk ni, pemuka-pemuka sahabat. Antara 10 yang mana telah dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka masih lagi hidup. Abu Bakar tak boleh duduk senyap tuan-tuan. Sampailah sekali Abu Bakar telah dipukul oleh kaum dia sampai dia punya pipi ni sama tinggi dengan hidung dia. Sampai dia punya pipi sama tinggi dengan hidung dia. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tuan-tuan, budak tersebut sebab dalam hati dia ada iman. Bila dalam hati dia ada iman, walaupun dia selamat buat kali pertama daripada dihumban, dicampak daripada gunung yang tinggi, dia tak lari. Dia pergi kepada raja tu balik. Sebab dalam kepala dia ni ada satu benda besar dia nak buat. Jadi, bila pergi kepada raja, raja kata, nanti budak ni, terjemah mudah sajalah. Ni nak main dengan aku ni, orang panggil ni. Maka dia telah suruh tentera-tentera dia bawa pergi ke laut untuk dihumban ke dalam laut. Dihumban ke dalam laut, tapi apa yang berlaku? Tentera-tentera tu semua mati lemas. Dia seorang balik dalam keadaan intact, selamat. Last kali dia balik jumpa raja. Raja dia penimpal dah. Nak buat lagu mana ni? Nak tohuk daripada Peh-peh tak tuan-tuan? Tohuk. Nak lambung, nak lontar daripada bukit tinggi tu pun tak berjaya. Nak pergi hantar, tenggelamkan di tengah lautan pun tak berjaya. Sekarang nak buat lagu mana ni? Nak buat lagu mana ni? Budak tu pergi, dia kata, kecek Kelantan tu aku. Budak tu pergi bagi tahu kepada raja, ginilah. Aku cerita kepada kau bagaimana aku boleh dibunuh. Raja tu kata, Masya Allah, Alik, bagus, tak ada masalah. Sekarang gini, ambil satu panah. Masa kamu nak panah, tapi dengan syarat, kamu kena kumpulkan seluruh orang dalam negeri, dalam bandar ni. Datang, kamu panah aku. Nampak tak? Tapi kamu kena baca, Bismillah wa Rabbil Ghulam. Ataupun Bismillah Allahu Rabbi.
dengan nama Allah Tuhan aku. Raja tu kena baca kita baru bunuh. So, raja tersebut pun panahlah. Dan memang matilah dia gembira. Tetapi orang yang mana melihat kepada peristiwa tersebut, ramai-ramai ucap la ilaha illallah. Tapi bukan Muhammadur Rasulullah lah. Tak tahulah dia syahadah lagu mana. Tapi yang paling penting pada waktu tersebut, beriman dengan Allah Tauhid. Jadi raja lagi berang naik angin tuan-tuan. Dia suruh dia punya tentera-tentera ni, yang mana masih lagi taat kepada dia, macai-macai dia masih lagi taat ni, supaya apa tuan-tuan? Supaya gali parit dan tangkap orang yang beriman. Gali parit, tangkap orang yang beriman. Kemudian dibawa kayu, dibakar dalam tu dan disuruh untuk terjun seorang demi seorang, seorang demi seorang. Semua terjun tuan-tuan. Sehinggalah datang giliran satu orang ibu yang mana masih lagi ada anak yang sedang menyusu. So ibu tu jadi hesitate. Dia takutlah sebab anak dia, bukan sebab diri dia. Last sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah buat budak tu bercakap, wahai ibu jangan takut, kita berada di atas jalan yang benar. Ni antara 3 orang yang mana bercakap ketika masih lagi bayi. Nampak tak tuan-tuan? Cerita Juraij tu satu, Nabi Isa AS dan cerita budak ni. Antara orang yang bercakap, dia kata, mak tak payah takut, kita berada di atas jalan yang benar. Maka mak dia terjun. Dalam riwayat kata, sebenarnya sebelum mereka jatuh ke dalam api, para malaikat telah mengambil roh mereka. Para malaikat telah mengambil roh mereka. Sebab roh yang mulia semua ni tuan-tuan. Sebab ini adalah roh yang mulia. Roh yang mana syahid di jalan Allah. Jadi yang nampak terbakar itu adalah jasad mereka sahaja. Dan jasad tanpa roh tidak ada kesakitan. Sebab tu ustaz-ustaz kita kata, saya tak ingat sama ada exactly daripada hadis ataupun syarah kepada hadis, orang yang mana syahid di jalan Allah, dia tidak rasa sakit walaupun seperti gigitan semut. Ataupun sakit dia hanya seperti gigitan semut. Kan tuan-tuan, kadang-kadang kan kita kena gigit semut. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah suruh malaikat untuk cabut mereka punya nyawa sebelum mereka dibunuh oleh tentera musuh. Yang kita nampak badan cala-bala, patah, bukan maksudnya matilah, mati terputus kepala ke apa, nampak ditikam, hak tu semua pandangan kasar mata kita sahaja. Mereka tidak rasa sakit pun. Sebab apa? Sebab roh mereka telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada itu. Jadi tuan-tuan, ini yang disebut di dalam kitab-kitab tafsir, wallahu alam, yang mana betul yang mana salah. Sebab tu bila kita tengok dalam cerita-cerita, kita baca dalam sirah-sirah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak takut akan syahid, tidak takut akan mati. Sebab tu bila mereka ditombak, dia bunuh, dia kata, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Kalau kita tengok pak saudara Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bila nak berlaku peperangan Uhud kan, dia lambat sikit sebab dia duk sibuk dengan dia punya apa entah. Bila dia balik dengan binatang ternakan dia, bila dia balik ke Madinah, dia nampak orang tak ada. Tanya, dia kata, Nabi SAW telah pergi untuk berperang. Jadi dia kata, aku telah bau syahid di sebalik bukit Uhud. Jadi tuan-tuan, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi apabila raja buat macam tu, orang masuk Islam, raja suruh bakar dan bakar. Tetapi apa yang berlaku? Lebih kurang 12,000 orang yang mana telah dibakar oleh raja tersebut sehingga menjadi debu. Dalam setengah riwayat yang lain, lebih daripada 12,000 orang. Tetapi mana ya Allah tetapi tu? Saya pun tak ingat dah. Dikatakan bahawasanya apabila api itu marak, kan bila penuh dengan bahan bakar, 12,000 orang masuk dalam parit tuan-tuan, maka api itu semakin marak, menyebabkan api itu telah tersebar dengan luasnya sehingga membakar kota tersebut dengan orang-orang yang mana ada di dalam kota tersebut yang sedang melihat peristiwa ataupun orang kata pementasan, pembakaran, pembunuhan beramai-ramai terhadap orang-orang yang beriman. Dikatakan semua
yang lihat tersebut telah mati terbakar oleh api itu juga, kecuali Yusuf Dzunnuwas, dia berjaya melarikan diri. Last sekali dia telah campak diri dia ke dalam laut untuk menyelamatkan diri dia, dan last sekali dia telah mati lemas di dalam laut tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Dalam laut tersebut dia telah mati lemas. Jadi inilah orang kata cerita tentang Ashabul Ukhdud, iaitu orang yang mana telah gali parit, duduk di tepi parit, menyaksikan pembunuhan orang yang beriman. Bukan sebab apa? Sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sahaja itu sahaja sebab. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan saya rasa tak ada dah perkataan-perkataan yang payah sampailah ke ayat 11. Cuma Ibnu Ishaq dia ada tulis bahawasanya tempat budak lelaki itu telah dikebumikan, iaitu Abdullah bin Tamir, telah digali pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, mungkinlah kerana sebab-sebab tertentu. Bahawasanya dikatakan bahawa tubuh Abdullah bin Tamir itu masih lagi sihat seperti sedia kala, dalam keadaan dia sedang macam berdiri, dan tangan dia masih lagi berada di tempat yang dia kena panah. Kan dia kena, orang kata, berdiri, dalam keadaan berdiri, kemudian raja tu panah, tangan dia masih lagi kena tempat yang telah dipanah. Dan apabila orang gerakkan tangan budak tersebut, Abdullah bin Tamir, maka darah telah keluar, masih lagi mengalir daripada tempat tersebut. Dan apabila diletak balik tangan ke tempat tersebut, darah berhenti daripada mengalir. Jadi tuan-tuan, di cincin lelaki tersebut ada, di jari lelaki tersebut ada satu cincin yang mana bertulis Allahu Rabbi, Tuhan ialah, Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan aku. Jadi gubernur di Yaman pada waktu tersebut telah bagi tahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang peristiwa ini, dan Sayyidina Umar dia telah hantar surat balasan balik. Dia kata kebumikan balik lelaki tersebut dengan cincin-cincinnya sekali, sebagaimana ini disebut oleh Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih di dalam kitab tafsir dia. Kemudian kita pergi kepada fokus surah ini, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya genggaman Tuhan kamu itu lagi kuat. Genggaman Tuhan kamu itu lagi kuat. Batsh ini kalau kita seize satu-satu benda tuan-tuan, sekali kita, apa yang terjemah dia, bahasa perkataan dia, sekali kita sentap itu, benda itu sangat kuat. Allah Subhanahu Wa Taala punya sentapan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala punya seize tu tuan-tuan sangat kuat. Sehebat mana manusia pun dia tak boleh nak lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, huwa yubdi'u wa yu'id, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mana telah memulakan penciptaan, kemudian selepas ciptaan itu hancur, reput, dimakan oleh tanah, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akan kembalikan ciptaan tersebut. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Al-Wadud ni diterjemah sebagai pengasih juga. Nombor 14. Most forgiving and the most loving. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Dialah Allah Dzul Arsyil Majid, pemilik Arash. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kemuliaan. Fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa yang dia suka. Jadi tuan-tuan, ini semua sesuailah dengan cerita yang berlaku kepada Ghulamud Da'wah tadi, dengan raja tersebut. Kalau kita tengok betapa hebat satu orang raja, tak boleh lawan Allah Ta'ala. Inna batsya rabbika lasyadid. Sekali, api yang sama digunakan untuk bunuh orang yang beriman, api itu juga yang mana telah memusnahkan mereka. Nampak tak tuan-tuan? Hebat macam mana raja tu pun dia terpaksa lari daripada api, sehingga dia tidak ada jalan kecuali dia telah tenggelam dalam laut. Sebagaimana dia nak bunuh budak tadi, untuk dicampak dalam laut, dia sendiri yang telah campakkan diri dia dalam laut. Bunuh dalam keadaan hina tuan-tuan. Mati dalam keadaan hina. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang mana telah menciptakan,
kemudian dialah Allah yang mengembalikan ciptaan tersebut selepas dah hancur, lebur dan seumpamanya. Tapi dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun. Sebab apa Maha Pengampun? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat nombor 10 tu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Allah Taala kata orang yang mana buat buruk, buat jahat kepada orang beriman, sama ada orang beriman lelaki ataupun orang beriman perempuan, sebelum Allah cerita bagi mereka azab Jahannam dan juga azab dibakar ni, Allah Subhanahu Wa Taala letak dulu thumma lam yatubu, mereka tidak bertaubat, barulah Allah akan bagi azab. Kalau mereka bertaubat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat mereka. Dalam perkataan thumma lam yatubu, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, look at Allah's compassion and benevolence. Tengok betapa pemurahnya Allah, betapa penyayangnya Allah, betapa pengasihnya Allah. Mereka telah bunuh wali-wali Allah hidup-hidup. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengajak mereka supaya bertaubat kepada Allah, dan Allah menjanjikan kemaafan dan juga keampunan untuk mereka. Hujung juzuk 6 tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang golongan musyrikin, golongan Nasara yang mana mensyirikkan Allah, yang kata Allah ni ialah Isa, Isa ialah Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Golongan pertama Kristian kata Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Golongan yang kedua, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang yang mana mengatakan bahawasanya Allah SWT ini satu daripada tiga. Nabi Isa anak Tuhan, kemudian Ruhul Qudus, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan mereka dengan janji azab yang mana begitu menakutkan. Tetapi ayat selepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidak mahukah mereka itu kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tak ada satu benda yang Allah lebih benci berbanding dengan syirik. Apabila manusia kata Allah ni dilahirkan ataupun melahirkan, apabila Allah ada anak, apabila Allah ada isteri, apabila Allah ada ibu ayah, tidak ada satu benda yang lebih Allah SWT benci berbanding dengan syirik. Itu pun benci-benci Allah kepada orang musyrikin Nasara. Allah Subhanahu Wa Taala tanya, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka itu mahu kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Saya tak ingat dia tutup dengan innallaha ghafurur rahim ke wallahu ghafurur rahim. Dua muka surat terakhir sebelum juzuk 6 tuan-tuan. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengasihi. Sini Allah Taala sebut wahwal ghafurul wadud. Betul tak? Dzul arsyil majid. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala pemilik arasy, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Mulia. Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia suka. Betul tak? Dia tak perlu kepada bala tentera yang ramai. Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan tentera ababil. Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan tentera fil, tentera bergajah dengan burung yang kecil-kecil. Yang bawa batu yang kecil-kecil tuan-tuan. Dalam kitab-kitab tafsir kata burung tersebut lebih kecil daripada satu ekor burung merpati. Nak lawan tentera bergajah yang begitu ramai dengan gajah-gajah yang besar. Tapi gajah tu selamatlah. Dikatakan hanya seekor je gajah yang mati. Tetapi gajah yang lain semua selamat sebab gajah tersebut enggan untuk masuk kota Mekah. Bila menghadap ke Mekah tak nak jalan, duduk. Tetapi tentera-tentera yang lain, cuba bayang tuan-tuan, burung merpati kecil lagi daripada tu, besar mana batu clay yang telah dibakar tu yang dia boleh bawa. Dengan batu yang kecil sangatlah tuan-tuan. Itu pun apabila dilontar kepada tentera bergajah menembusi tubuh dia. Terus seumpama daun yang dimakan ulat. Bertempiaran lagi. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Sekarang dengan api yang sama Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan satu kota dengan penduduk-penduduknya yang tidak beriman yang gembira melihat orang-orang yang beriman dibakar di dalam parit tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya lagi, hal ataka hadithul junud? Telah sampai ke berita kepada kamu, tidakkah sampai berita kepada kamu
tentang tentera-tentera tu. Al-junud ni jamak kepada junud ni ialah tentera, tuan-tuan. Junud ialah tentera. Nombor 17. Dia kata apa? Has come to you the story of the forces, iaitu tentera-tentera Fir'aun wa Thamud. Jadi dia tidaklah kata junud di sini dengan erti kata tentera macam nak pergi perang. Maksudnya ketumbukan ataupun satu kumpulan, grup yang besar. Tidakkah sampai kepada kamu berita tentang kaum Fir'aun dan juga kaum Thamud? Mereka ni orang-orang yang ramai. Orang-orang yang secara apparently nampak sebagai hebat. Satu orang mana ada kekuatan, ada bilangan yang ramai, ada harta benda. Fir'aun wa Thamud, iaitu cerita tentang Fir'aun dan juga cerita tentang Thamud. Tak sampai ke berita kepada kamu? Benda ni Allah SWT cerita banyak kali dah, tuan-tuan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang yang kafir ni, penduduk Mekah ni, walaupun dah sampai berita kepada mereka, walaupun dah tengok mukjizat Nabi berkali-kali, mereka masih lagi ingin mendustakan. Denial. Mereka ni masih lagi ingin mendustakan, tidak mahu menerima. Wallahu min waraihim muhit. Nescaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu boleh melingkungi mereka dari segenap penjuru mereka. Terjemah dia lagu tu lebih kurang. Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka, mengawasi mereka daripada segenap penjuru mereka. Iaitu muhit ni, tuan-tuan, kalau kita kata duduk dalam satu kandang, seluruh kandang tersebut telah dikuasai, telah dijaga. Jadi mereka ni tidak akan sekali-kali terlepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Last sekali Allah Taala kata bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan Al-Quran itu tidak sebagaimana yang kamu orang kafir Quraisy kata. Ini merupakan sihir, ini merupakan syair, ini merupakan khurafat, ini merupakan cerita yang Nabi reka, ini tidak. Bahkan di sini adalah untuk negate. Adalah dia panggil balil ibtal, untuk membatalkan kenyataan sebelum ni. Dia kata bal, bahkan Quran itu tidak sebagaimana yang kamu sifatkan. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia adalah Quran yang mana maha suci. Quran yang maha suci. Fi lauhin mahfuz, yang mana telah tertulis di lauhin mahfuz. Nampak tak, tuan-tuan? Sebelum Al-Quran diturunkan ke langit dunia, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, Al-Quran inilah kalamullah yang mana telah tertulis di langit dunia. Sebab tu dalam terjemahan saya nombor 19, bal di situ dia kata the reality is that it is the glorious Quran. Maksudnya bal di sini adalah untuk ibtal, untuk batalkan kenyataan sebelum ni dan untuk establish satu kenyataan yang benar. Iaitu balil ladzin, dia kata bal huwa Qur'anul Majid, bahkan Al-Quran itu tidak sebagaimana kamu dakwakan, dia adalah Quran yang mana mulia, yang mana telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa dah, tuan-tuan? Habis. So lagi surah. Nak habis dah, nak kelik dah ni. Apa telah balik dah? Habis dah. Modal saya habis dah. Hak ni surah ngelah dah ni. Saya tak ada mutalaah, saya tak ada baca. Jadi terpaksa lah, minta maaf banyak lah. Memang saya biasanya 5 surah, 6 surah ni sampai pukul 9 tak habis. Hari ni rasa berkat waktu dia. Sebab keluar pagi-pagi kan. Fi buku dia ni, keberkatan untuk umat aku ni bila berpagi-pagi. Sebelum ni kalau start pukul 2, ingat tak malam yang last tu? Surah pendek-pendek je sampai pukul 11 kot. Hari ni start pukul 9.30, pukul 6 nak habis dah. Padahal dari sudut dia punya amount ayat muka surat tu lebih kurang je serius. Wallahu alam. Surah tu Tariq. Saya dah bagi tahu, Tariq ni orang yang mana datang pada waktu malam, night comer. Jadi maksud di sini At-Tariq di sinilah bintang, sebab bintang ni dia wujud pada waktu malam. Surah ni surah Makkiyah, ada 17 ayat. Was-sama'i wat-tariq, dan demi langit dan demi bintang yang keluar pada waktu malam dengan cahaya yang terang benderang. Itu maksud dia. At-tariq ni dari sudut bahasa maksudnya ialah orang yang mana datang pada waktu malam. Satu benda yang muncul pada waktu malam. So Allah Ta'ala tanya, "Wa ma adraka mat-tariq?" Do you know apakah yang dimaksudkan dengan at-tariq itu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, maksud at-tariq di situ ialah an-najmus thaqib, iaitu satu bintang yang mana mempunyai cahaya yang terang benderang.
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In di sini dengan maksud ma, penafian, iaitu tidaklah setiap jiwa itu. Lamma di situ dengan maksud illa, kecuali 'alaiha hafiz, bagi jiwa-jiwa tersebut ada pemelihara dia. Hafiz ni dengan maksud pemelihara. Cuma ulama kata ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hafiz di sini ialah malaikat raqib atid yang mana menulis amalan kebaikan dan juga keburukan manusia. Nampak tak tuan-tuan? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tidak ada apa pun yang keluar daripada mulut manusia ni kecuali mesti ada malaikat raqib atid. Raqib atid yang mana menjaga dan menulis. Bukan menjaga, yang menulis, yang akan merekodkan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Sebab ada malaikat yang duduk sebelah kanan, ada malaikat yang mana duduk sebelah kiri. Tidak keluar walaupun satu patah perkataan daripada mulut manusia kecuali semuanya akan direkodkan oleh malaikat-malaikat tersebut. Apatah lagi perbuatan manusia yang lain, pasti akan direkodkan. Itu maksud yang pertama. Hafiz, maksud yang kedua ialah malaikat yang mana telah diwakilkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara manusia daripada bala bencana yang tidak ditakdirkan untuk dia. Nampak tak? Kalau datang takdir Allah, orang ni akan jatuh. Dia akan jatuhlah. Tetapi kalau datang takdir Allah, orang ini tidak akan kena bala bencana, walaupun orang lain di sekeliling dia kena, dia tidak akan kena. Hak tu dalam ayat yang lain, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang mana bergile-gile ganti yang ada di depan manusia, di belakang manusia, yang mana mereka akan menjaga manusia tersebut daripada bala bencana yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi bukan dikenakan untuk dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara. Let's say tuan-tuan ginilah, bila berlaku aksiden la qadarallah, yang terlibat dengan aksiden tersebut tuan-tuan mungkin 2 kereta, 3 kereta. Tetapi yang berada dalam tempat aksiden tu ramai. Betul tak? Kereta yang di jalan sebelah, kereta di belakang, kereta di hadapan. Kalau aksiden tu berlaku dengan kuat, kereta mungkin melambung, kan, akan terpelanting sana sini. Kalaulah Allah SWT tidak takdirkan benda tu kena pada kita tuan-tuan, maka dia tak akan kena pada kita. Sebab malaikat ini akan jaga kita. Nampak tak? Malaikat ini akan jaga kita. Ataupun jika berlaku letupan, kalau kira bila berlaku letupan, dia akan merebak ke kiri, kanan, depan, belakang. Tapi kalau takdir Allah tak kena untuk kita, malaikat akan jaga kita. Itu maksud. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mereka memelihara manusia tersebut daripada calamity ataupun daripada bala bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan untuk dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk orang lain. Itu dua kemungkinan maksud hafiz. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam ayat ni dengan dua benda. Yang pertama sekali ialah langit, dan yang kedua bintang yang mana bercahaya pada waktu malam. Apa topik sumpah Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu manusia ni tidak akan terlepas daripada ilmu dan pengetahuan Allah. Nampak tak? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap daripada manusia akan ada malaikat yang mana menjaga dia untuk rekod amalan dia. Mesti ada tuan-tuan. Okey, perkataan hafiz dengan maksud yang kedua tadi, ada setengah riwayat kata Allah Subhanahu Wa Taala telah mewakilkan 360 orang malaikat untuk jaga satu orang manusia. Setiap sendi ni tuan-tuan, ada malaikat yang jaga. Bahkan dikatakan 7 malaikat sahaja menjaga mata manusia. Setiap sendi ni, kan kita ada 360 sendi kan? Setiap sendi tu Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat untuk jaga kita. Malaikat untuk jaga kita. Sebab tu kalau dalam aksiden, sebagai contoh, la qadarallah, semoga Allah pelihara kita semua. Mungkin ada orang yang mana Allah takdir kepada dia untuk patah satu kaki. Kalau ikut kekuatan benda berlaku, mungkin satu badan boleh remuk. Tetapi kerana Allah takdir dia, banyak tu dia kena. So, bila berlaku satu peristiwa, malaikat-malaikat lain ni akan menjaga bahagian-bahagian lain yang tidak ditakdirkan.
Allah Subhanahu Wa Taala untuk patah dan seumpamanya. Nampak tak? So apabila manusia sedar bahawasanya dia ni diperhatikan, setiap tindak tanduk dia adalah dalam perhatian Allah. Ada malaikat yang sedang rekod, ada malaikat yang sedang tulis. Maka falyanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia dia ni sepatutnya dia kena sedarlah. Dia punya hakikat ni apa sebenarnya dia ni. Dia kena sedar dia ni siapa. Dia ni tidak terlepas daripada pandangan Allah. Dia ni manusia yang hina, yang tidak patut sekali-kali untuk rasa takabur, untuk rasa ego, untuk rasa sombong. Cuba cek kejadian dia. Hendaklah seseorang manusia itu lihat mimma khuliqa, daripada apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, yang mana dia dicipta daripada air yang mana memancut, yang kita katakan air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang mana keluar di antara sulb. Sulb ni apa tuan-tuan? Tulang mana? Tulang punggung belakang ni kan. Tara'ib, tulang rusuk ni, dekat bahagian depan. Tulang bahagian depan dan tulang bahagian belakang. Tapi dalam tafsir ni dia ceritalah ayat ni seolah-olah macam dia kontra dengan ilmu sains moden, yang kata sebenarnya air mani manusia ni datang daripada seluruh anggota badan. Datang daripada seluruh anggota badan. Saya pun tak tahulah, saya baca sini disebut lagu tu, saya tak tahu dari sudut sainsnya macam mana. Tetapi adalah jawapan-jawapan diberi sebab expression dalam bahasa Arab dia ada satu benda nama dia panggil majaz mursal alaqatuhu al-juz'iyah. Sebut satu benda tetapi yang dia nak maksudkan ialah keseluruhan. Jadi dia kata air mani manusia itu terhasil daripada tubuh badan manusia, bahagian depannya dari antara tulang rusuk dan bahagian belakangnya antara tulang sulbi. Yang paling penting tuan-tuan, manusia dicipta daripada air mani, dan air mani ni daripada tubuh badan manusia itu sendiri. Hak tu maksud dia. Manusia yang hina dak dicipta daripada air mani. Yang mana kalau manusia ada kesan-kesan tompokkan air mani itu pada pakaian dia, dia malu nak pakai jumpa orang. Nampak tak? Dia malu nak pakai jumpa orang. Sebab apa? Benda itu pada pandangan manusia sendiri hina. Itu hakikat kejadian manusia. Dan sebelum ni, ayah kita Nabi Adam AS dicipta daripada tanah. Itu hakikat. Badan tubuh kita ni tuan-tuan, tubuh badan kita ni, semua benda yang tak elok. Bangun pagi, tarik mata. Korek hidung, ada tarik hidung. Telinga tak korek, terjojol-jojol, tersembur-sembur keluar. Tak, gigi tak gosok, penuh dengan tarik gigi. Betul tak? Itulah manusia dengan dakinya, dengan peluh yang busuk. Takkan kita nak bangga diri? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya. Sangat mampu untuk mengembalikan manusia. Tema yang sama tuan-tuan. Orang Mekah tak beriman dengan kebangkitan semula. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh tengok, mu ni mari daripada apa dulu? Ciptaan daripada apa dulu? Allah boleh buatmu daripada air yang disenyawakan dengan telur satu orang wanita. Ayah kamu dibuat daripada tanah. Allah boleh buat. Takkanlah nak kembalikan semula itu tak boleh. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan berkuasa untuk mengembalikan manusia walaupun dia telah mati dikebumikan, hancur, luluh, tulang belulang. Tanah telah makan batang tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti boleh untuk hidupkan kembali. Yauma tublas sarair, pada hari tersebut iaitu pada hari kiamat. Tubla as-sarair. As-sarair ni ialah benda yang mana tersembunyi, rahsia-rahsia. Allah Subhanahu wa taala akan bongkarkan semua rahsia-rahsia tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan examine. Allah Subhanahu wa taala akan soal satu-satu benda yang mana telah disembunyikan oleh manusia dalam fikiran dia, dalam hati dia. I'tiqad dia, fikiran dia, kekufuran dia, apa sahaja yang mana manusia dia rasa dia dapat sembunyikan pada Allah daripada manusia-manusia lain, pada hari tersebut semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dizahirkan. Tidak ada satu benda pun yang akan menjadi rahsia antara dia dengan Allah pada hari kiamat. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari tersebut dia tidak ada kekuatan, iaitu daripada diri dia, dia tak boleh nak defend diri dia. Wala nasir, dan tidak ada penolong untuk defend diri dia.
Nampak tak tuan-tuan? Tidak ada kekuatan dalaman daripada dia untuk dia defend diri, dan tidak ada orang lain yang mana boleh tolong dia untuk dia defend diri. Was-sama'i dzatir raja'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama', dengan langit sekali lagi, dzatir raja', yang mempunyai air hujan. Kenapa dinamakan sebagai ar-raja'? Ar-raja' ni daripada perkataan rujuk, iaitu kembali. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok, ada dua tafsiran yang selalu kita dengar. Yang pertama sekali ialah kerana air ni, dia daripada lautan, tasik, sungai. Apabila panas, air ini akan naik ke atas, betul tak? Kemudian dia akan jadi awan. Daripada awan itu, bila dia berat, dia akan diturunkan dalam bentuk hujan. Maksudnya dia kembali ke bumi. Daripada bumi, dia akan naik balik ke atas. Maksudnya dia akan kembali, pulang sentiasa. Jadi sebab tu ulama kata was-sama'i dzatir raja', dan demi langit yang mana mempunyai air hujan yang disifatkan sebagai raja', iaitu kembali. Daripada langit turun ke bumi, bumi naik ke langit. Langit turun ke bumi, bumi naik ke langit, langit turun ke bumi. Bumi naik ke langit, langit turun ke bumi. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran yang lain, itu pun simple juga, iaitu langit yang mana dia hujan, kemudian dia berhenti. Kemudian dia hujan lagi, dia berhenti. Kemudian dia hujan lagi, dia berhenti. Iaitu maksudnya, gitulah tuan-tuan, senangnya. Apa dia? Was-sama'i dzatir raja'. Kalau tuan-tuan tengok di sini, dia kata was-sama'i dzatir raja'. Dia kata, I swear by the sky that rains. The word raja' refers to the rain that comes down repeatedly. Iaitu berulang-ulang. Bila kata berulang-ulang, dia macam dia kembalilah. In other words, the rain that comes down and stops, and then the rain that comes down and stops and then returns. Iaitu datang, berhenti, sambung lagi. Itu maksudnya kembalilah. Kenapa dah tuan-tuan? Ala kullin. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang mana mempunyai rekahan-rekahan. As-sada' di situ ialah rekahan-rekahan. Nampak tak tuan-tuan? Rekahan, iaitu apabila air hujan turun, maka bumi tersebut akan jadi subur, dan dia bukan panggil bijirin. Dia panggil bijirin ke? Dia panggil, bukan baja. Dia panggil, dia punya, yang orang letak dalam tu. Dia panggil apa? Orang letak dalam tanah tu. Benih. Dan dia punya benih tu, dia akan nak keluar pucuk. Bila dia nak keluar pucuk, maka dia akan merekahkan bumi tersebut. Dia nak keluar daripada bumi. Begitu juga rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang lain. Daripada tanah kering kontang, bila turun air hujan, tanah menjadi basah, kemudian menjadi subur, maka bumi itu akan merekah. Dengan erti kata tumbuh-tumbuhan dan biji-biji benih akan mula tumbuh. Itu maksudnya was-sama' wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang mana mempunyai rekahan-rekahan. Nampak tak tuan-tuan? And the earth that cracks open for plants. Itu maksud dia. Innahu laqaulun fasal. Hak ni fokus nombor 2. Tadi sumpah dah ada dia punya topik. Sekarang sumpah yang baru, maka topik yang baru. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kitab yang mana bersifat sebagai pemutus, kata putus. This is a decisive word. Iaitu satu kitab yang mana bersifat pemutus antara hak dan juga batil, yang mana memutuskan antara iman dan juga kufur, Islam dan juga syirik, iman dan juga syirik, Islam dan juga kufur, memisahkan antara halal dan juga haram. Itulah isi kandungan Alkitab. Innahu laqaulun faslun, itu adalah kitab, iaitu Al-Quran, yang mana merupakan kenyataan-kenyataan yang putus. Dan boleh juga faslun di sini dengan erti kata yang terperinci dan detail. Fussilat kitabun fussilat ayatu, iaitu satu kitab yang mana telah diterangkan secara detail apa yang diperlukan oleh umat manusia. Detailnya mengikut bidang lah. Kalau akidah memang detail sangat dah dalam Quran. Dalam bab-bab fiqh ada banyak benda yang Allah SWT cerita dengan detail tentang hukum faraid,
tentang halal haram binatang sembelihan, tentang hukum orang yang mana membunuh secara sengaja, apa dia punya hukuman ataupun apa dia punya kafarah, tentang zihar, tentang talak. Banyak benda Allah Subhanahu Wa Taala detailkan. Benda yang detail Allah detailkan, benda yang tak perlu detail Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dia punya ibu-ibu masalah, dan Allah Subhanahu Wa Taala wakilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terangkan. Wa ma huwa bil hazal, dan bukanlah Al-Quran itu main-main. Bukan kitab main-main, bukan syair, bukan sihir. Tak, itu ialah kalam Allah. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang tidak beriman itu, mereka buat plot. Mereka buat plot, mereka berkomplot, mereka merancang. Wa akidu kaida. Allah Ta'ala kata, aku juga ada perancangan aku. Allah ni tak perlu merancang, tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Tetapi Allah, dia guna perkataan ini atas dasar musyakalah. Dalam bahasa Arab, dalam balaghah dia ada satu bab yang dia musyakalah. Iaitu mereka merancang, aku pun merancang. Cara mudah bercakapnya. Allah tak perlu berancangan, tuan-tuan. Allah sekali dia buat, fadamdam alaihim rabbuhum. Gitu je. Fadamdam alaihim rabbuka ke rabbuhum. Aku pun bengong dah. Fadamdam alaihim rabbuhum tak? Bidhanbihim tak? Fadamdam alaihim rabbuhum bidhanbihim. Fasawwaha. Wa akidu kaida. Allah Ta'ala tak perlu rancang-rancang, tuan-tuan. Famahilil kafirin. Kau ibad ni Muhammad, bagi kepada mereka, wahai Muhammad, satu muhlah, satu tempoh. Bagi mereka syok sendiri. Tak ada masalah. Famahilil kafirin. Bagi tempoh kepada golongan kafirin. Amhilhum ruwaida. Aku bagi pada mereka tempoh sedikit. Tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab waktu mereka akan datang. Waktu mereka akan datang. Pemuka-pemuka Quraisy, tuan-tuan, kebanyakan daripada mereka mati bila? Mati dalam peperangan Badar. Banyak mati dalam peperangan Badar. Pemuka-pemuka Quraisy mati dalam keadaan hina. Dan selepas itu, tuan-tuan, orang kata kekuatan kaum musyrikin semakin berkurangan. Ialah masa peperangan Uhud tu nampak nak menang sikit. Tapi lepas tu, masa peperangan Khandaq, mereka datang berkampung di luar kota Madinah. Lebih kurang 20 hari lebih. Nabi SAW berada di belakang parit. Tak. Takut-takut mereka akan serang. Pada waktu tersebut, musyrikin Mekah, mereka berkomplot bekerjasama dengan Yahudi, Bani Quraidah daripada dalam Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala menangkan Nabi dengan apa, tuan-tuan? Dengan angin dihantar. Selepas 20 hari lebih, Allah Ta'ala hantar angin, terbangkan kemah-kemah mereka balik. Tak, mereka tak boleh buat apa. Lepas tu dah tak ada mana siri peperangan. Setahu kita, tak ada mana siri peperangan. Sehinggalah, bila Nabi SAW nak pergi buat umrah tahun ke-6, mereka sekat Nabi. Bila mereka sekat Nabi, buat perjanjian, ada genjatan senjata untuk tempoh 10 tahun. Tak lama, tahun ke-8, sebahagian daripada mereka telah langgar perjanjian. Nabi SAW datang dengan bala tentera, yang saya terjemah tadi dengan apa panggil saya terjemah tadi? Saya terjemah apa tadi? Dengan bergayanya lah, senang cerita. Nabi SAW datang untuk buka kota Mekah. Pada waktu tersebut, musyrikin tak boleh nak buat apa. Mohonlah, tuan-tuan, sementara sahaja. Dalam tempoh beberapa tahun, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kemuliaan kepada orang Islam. Walillahil izzatu walirasulih. Bagi Allah lah, bagi Nabi SAW lah, izzah dan kemuliaan. Walil mu'minin, bagi orang yang beriman. Mereka ni sementara. Yang mana mati, mati. Yang mana hidup, mereka terpaksa akur. Mereka masih Islam lah sekali. Tak, pada waktu Fatah Mekah, golongan Hawazin, apabila berlaku Fatah Mekah, tuan-tuan, tak, mereka mengumpulkan tentera-tentera mereka daripada kabilah-kabilah mereka. Mereka nak serang Nabi. Dia kata orang Mekah pengecut. Orang Mekah pengecut. Mereka keluar bawa anak isteri, binatang ternak dan seumpamanya, nak bagi naik semangat ni. Lah sekali perang-perang, memanglah mula-mula tu nampak macam orang Islam nak kalah. Bertempiaran meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah sekali berjaya kawal keadaan, dan lah sekali orang-orang Hawazin kalah dan masuk Islam. Orang-orang Hawazin kalah. Tak, binatang-binatang ternak mereka, isteri-isteri mereka, anak mereka telah ditawan. Lah sekali mereka masuk Islam. Mereka minta daripada Nabi untuk kembalikan hasil rampasan perang, dan Nabi SAW kembalikan, tak silap saya, separuh ataupun sebahagian daripadanya. Last sekali,
pada tahun ke-9 berbondong-bondong masyarakat Arab yang mana berada di sekitar Mekah Madinah masuk Islam. Yang kita kenali sebagai Amul Wufud. Dah, hari yang mana delegasi-delegasi datang menyatakan tak setia kepada Nabi, beriman kepada Nabi dan seumpamanya. Itulah satu tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka. Sama ada mereka mati dalam hina ataupun last sekali mereka terpaksa akur dengan kebenaran agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Habis dah tuan-tuan, letih dah. Habis dah tak? Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.